Assalamualaikum guys, welcome back my channel. Hari ni kita buat kari pap pusing anti keledek oren. Okay, so hari ni aku buat kari pap pusing lah. Sebelum ni aku ada post juga buat kari pap pusing, but kat situ aku tulis aku buat resepi. Dia punya kulit semuanya tepung gandum, atau kalau Indonesia panggil tepung terigu. Kalau korang orang lain daripada orang Malaysia, korang setelah tepung gandum aku guna. So tempat korang apa nama? I tak tahu gitu. So ini kita buat kelainan sikit. Kita pakai tepung beras sebab aku Google banyaknya resepi-resepi orang-orang pakai tepung beras, katanya rangut sepanjang hari gitu. Tapi aku dah buat eksperimen. Pertama memang rangut sepanjang hari gitu. So memang rangut, korang boleh dengar so dengar tak? So dia punya rangup tu memang berjangan. Sebelum tu korang subscribe, share, like, komen dulu. Okay guys, so aku pakai keledek oren. Keledek oren dengan kentang. Keledek oren ni lagi mahal daripada kentang, okay guys. So better korang ikut korang lah anti mana korang nak. Sebab banyak orang suka keledek. Keledek oren ni memang mantap untuk buat anti atau keledek goreng atau makan begitu saja lepas rebus. Memang manis sangat-sangat. Memang terbaik untuk buat anti keledek oren. Kalau keledek putih tu kurang sikit sebab dia kurang manis. Yang ni dia tak ada serat dan dia bagus dan terbaik untuk buat anti kari pap. Okey, anti ikut korang nak pakai anti apa, nak buat anti ikut kesukaan orang. Kalau korang nak ikut anti aku boleh je. So kita potong dadu untuk kita buat anti. So total aku buat aku beli ni 1 kilo keledek macam tu lah. So ni aku letak minyak sedikit. So aku letak 1 sudu udang kering yang dikisar atau ditumbuk. Kita masakkan dia sampailah naik bau. Kacau-kacau dah naik bau, kita masukkan bawang. Sebenarnya dalam ni aku kena masuk bawang. So aku terlupa bawang dan aku terus masuk sambal 1 sudu. Cili kisar atau cili bo, ikut korang yang ada kat rumah 1 sudu. Kalau nak pedas boleh letak 4 sudu ke lebih, atau 4 sudu kalau korang nak pedas. Ni aku nak buat manis-manis keledek. Masa tu aku masukkan keledek yang aku dah basuh dan aku letakkan dalam 2 cawan air. Okey? Jangan terlampau banyak air. So kita terlupa nak masuk tumis bawang tadi. Patut tumis bawang tadi tapi tak apa, kita lebuh masuk je dalam ni asalkan dalam kuali. Gitu. Okey, masukkan 1 biji bawang besar. So aku masukkan 1 sudu serbuk kunyit. Aku masukkan 1 sudu serbuk kari. Dan aku masukkan daun kari aku kat belakang rumah. Dalam setengah genggam macam tu lah aku masuk daun kari dan aku kacau-kacau. Okey, keledek ni dalam 1 kilo aku beli tadi. Dan aku potong-potong macam ni. Okey, kalau korang buat anti ni boleh simpan sayang. Dan korang kalau buat banyak kari pap boleh buat frozen, tak ada masalah. So nanti aku ajar buat frozen macam mana. Ni aku letak dalam 5 sudu gula. Okay, kalau korang nak kurang manis, korang boleh letak 4 ke 3 sudu. Okay, kita nak buat rasa lemak-lemak keledek ni. Okay. Memang tak rasa keledek dan tak ada serat pun keledek oren ni. Okay, dah siap sampai kering macam ni. Okay. Ni belum siap lagi sayang. Korang dah kering macam ni, dia akan kira empuk lah. Okay. Sampailah kering macam ni. Kecilkan api, jangan besar api. Okay, masa korang masak keledek ni. Okay, aku letak tepung gandum dan 3 sudu. Okey. Aku masuk 3 sudu makan. So gaul-gaulkan. Kalau korang masih lembik, korang boleh letak lagi 2 sudu. Okey, tapi ni dah okey dah. Nanti dia sejuk dia akan beku keras. Tips sebab apa masuk tepung untuk kita bagi dia tak berlendir. Bila kita nak masuk dekat anti kita punya kulit, tak adalah kulit tu kena basah dan takkan terkoyak lah. Okey. Dan anti tu kering, tu yang memudahkan korang buat kuih tu tak terkoyak. Okey, mudah simpan. So kita buat kulit dia. Jom kita pakai tepung gandum. 3 cawan tepung gandum. Korang boleh beli cawan metrik ni. Kalau tempat korang Indonesia atau lain daripada Malaysia, korang belilah cawan metrik ni dekat Shopee. Murah je, tak mahal. Okey, aku letak 2 sudu
Margarine, pelantah boleh, margarine boleh. Tak ada masalah. Butter pun boleh. Jadi, janji 2 sudu makan. So, aku letak 1/4 minyak masak. Minyak jagung boleh, minyak mahal boleh, minyak kita semula pun boleh. Tak ada masalah. Tapi rasa tak sedap lah. So, ni 1 cawan air sejuk dan aku gaulkan dengan garam 1 sudu teh. Okey. Gaulkan garam dekat dalam air ni. Dan korang terus masuklah dalam ni sedikit demi sedikit. Okey. Total aku pakai 1 cawan penuh. So, masukkan air sejuk tu. Kalau tak ada air sejuk, air biasa pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Ini cuma nak memudahkan korang buat kari puff pusing tu. Lebih cantik lah gitu. So, gaulkan sampai jadi dough. Aku masuk sikit demi sikit. Okey, dah sampai macam ni. Dah tak payahlah sampai korang nak ratakan. Don't worry. Kita letak dalam plastik. Bagi dia kembang. Bagi dia serapkan ke semuanya yang kita dah adu ni. Jadi, kulit nanti dia punya dough ni lagi licin lah. Masukkan dalam plastik. Wajib masuk dalam plastik. Tak boleh skip. Okey, kalau kena angin keras memang tak jadilah kuih kau orang. Okey, next kita buat dia punya kulit kedua. Kita pakai tepung beras. Sebelumnya pakai tepung gandum, kita pakai tepung beras. 1 cawan tepung beras. Aku masukkan. Oops. Aduh, tertumpah pula. Okey, okay, masukkan. Dan yang kedua, 1/2. Kita pakai cawan 1/2 tepung beras. Okey. Okey, ni 1/2 tepung beras. And then kita letak garam sedikit. Tabur je macam tu. Sedikit, secukup rasa macam tu. Dan kita letak margarine 1 cawan. Okey, penuh 1 cawan. Butter pun boleh, tak ada masalah. Butter lagi sedap lah ikut korang. Okey, benda yang terbaik korang pakai benda tu lah lagi sedap. Dan margarine ni pun dah sedap. Oops. Okey, kita gaulkan sampai jadi dough. Okey, don't worry, korang terus jadikan dia dough je. Okey, ni dah boleh dah kita jadikan dough. Melekit-lekit je. Aku basuh tangan dan kita boleh buat di titik dough. Sekejap aku basuh tangan, okey. Okey. So, ni dia. So, ni pun kena masuk dalam plastik. Sebelum korang nak basuh tangan, nak siap-siapkan tempat, korang masukkan di dalam plastik dulu. Okey, dah kita masukkan dalam plastik, jom kita gabungkan. Tak payah tunggulah, terus gabungkan. Terus gabungkan baru kita tunggukan. Kita rehatkan dia. Kita kena gabungkan dia dulu. Okey, kita bagikan 4 lah. Senang. Cepat habis. Okey, kita sediakan tepung gandum kat tepi. Dan kita bagikan 4 bahagian. 1, tak kisahlah besar banyak ke kecil ke. Kalau korang niaga, timbanglah untuk dapat kan semuanya sama besar. Okey. So, kita bagi ke 4. Bulatkan sekejap lah. Nampak cantik sikit. Okey, dah bulat. Kita ambil yang margarine tadi. Kita bagi 4 juga. Margarine ni kecil. Dia tak besar macam kita buat adunan pertama tu. Nak letakkan di tengah-tengah. Ni yang buat sedap ni benda ni. Okey, kita gelekkan bagi panjang dan kita bagikan 4. Okey, 1, 2, 4. Okey. Okey, dan kita gabungkan dia 2. Korang buatlah sedikit macam ni. Ya Allah, sedap kuih kari puff pusing ni yang kita buat. Lagi banyak kita dapat. Dan jimat dengan masalah ekonomi sekarang ni, baik kita buat sendiri. Okey, kita boleh buat frozen kalau korang banyak buat macam ni. Tak banyak pun dapat. Cukuplah sebulan korang nak makan. Banyak betul. 2 minggu habis dah korang kalau buat. Okey, kita masukkan tengah-tengah ni. Korang tengoklah macam mana cara aku masukkan. Okey, bulatkan gitu. Nampak tak? So, kita masukkan dalam plastik. Pasti masuk dalam plastik. Tutup dia rapat-rapat. Jangan bagi kena angin, okey? Jangan sekali kenakan dia angin, okey? Kita penyekkan dia macam ni. Okey, nampak? So, masukkan dia kat tengah tu.
Okey, nampak tak? Aku bulat macam ni. Korang je simpan kat dalam plastik, okey? Nanti lepas doh korang dah rehat sekejap kan, doh korang akan jadi licin cantik je. Tak payahlah bulat seelok-eloknya sangat. Tak apa, don't worry. Kejap lagi korang punya doh akan jadi bulat cantik je. Dia sendiri akan bekerja sendiri, okey? Korang tak payah. Korang just gabungkan dia, bulatkan sedikit. Then korang rehatkan dia dalam plastik. Jangan bagi bawa masuk angin. Orang Kelantan kata supik. Supik ke plastik? Entahlah. Dalam plastik ni, okey, tutup. Jangan bagi kena angin. Okey? So guys, korang boleh nampak. Ya Allah, mudah sangat-sangat buat kari pap pusing sebenarnya. Kalau dah tahu caranya, memang confirm akan jadi. Okey, ni tunggu je dalam 15 minit paling lama. Kalau nak lagi lama pun 30 minit lagi lama tu boleh. Janji 15 minit korang dah tunggu, bagi dia rest, bagi dia rehat sekejap, bagi dia berkawan berdua. Dia dah berkawan, dia dah ngam, baru korang keluarkan dia dalam plastik satu persatu korang buat. Okey, satu ni korang keluarkan dulu. Okey, main sini awak nampak. Nampak tak macam pow dia dah rehat, dia sendiri akan kilat cantik sendiri, dia sendiri bekerja sama. So korang just gabungkan dan rehatkan dia akan jadi begini. Dan korang gelekkan dia dengan perlahan. Okey, don't worry. Perlahan, cantik. Jangan tekan, korang gelekkan. Tekan sedikit lah. Kalau tak tekan pun macam mana dia nak melepeh. Tekan sedikit, jangan terlampau kuat lah. Jangan kau tekan macam kau nak buat kuih raya. Just ayah layan je, layankan dia. Layankan dia. Nampak? Takut dalam tu pecah dia, biar dia ikut dia. Okey? Jangan terlampau nipis. Okey, sayangku. Okey dah. Kita dah buat macam ni dan kita gulunglah dia. Okey, kejap. Kita tak apa. Okey, kita main-main dengan tepung juga. Okey, takut dia kena melekat kat tu susah juga. Okey, lalu kita sapu air sedikit. Jangan mandikan dia, je sapu ujung-ujung. Kalau ada berus, korang sapulah dengan berus korang tu. Sikit je bagi nak melekatkan dia. Okey dah. Sikit je dan kita gulungkan dia. Gulung rapat-rapat. Kita gulung rapat-rapat. Itu nampak tak? Okey, korang boleh tengok cara-cara saya buat. Okay, macam biasa, kalau korang nak senang mudah, korang belilah cawan metrik tu dekat Shopee or confirm ada RM2 lebih je, murah sangat-sangat. Korang semua akan dapat. Okey, ni akan jadi macam ni dan kita gelek macam ni pula. Mendegak. Gitu. Okey, layangkan. Jangan terlampau tekan. Okey, jangan terlampau ganas-ganas. Kuih ni dia tak suka ganas-ganas. Okey. Okey, dah lepeh macam ni. Jangan terlampau nipis sangat. Okey. Asalkan lepeh. Okey, panjang juga ni. Okey. So, gelekkan dia. Main-main dengan tepung. Letak tepung dekat kayu tu. Bawah permukaan masa korang gelek tu. Dan gulungkan dia. Okey, ni tak payah sapu air. Okey. Gulung yang kedua tak payah sapu air. So, gulungkan dia. Nampak tak? Dah siap. Okey, gulungkan dia, gelekkan sedikit macam ni dan okey. Dapat macam ni tu kan. Okey, ikutlah step by step aku buat ni. Okey. So, dah gulung macam ni. Dah. Okey, kita potonglah. Okey, mantap guys. Nampak tak? So, kita boleh potong dengan pisau yang tajam. Okey, pisau kat rumah aku memang tajam-tajam. InsyaAllah. Okey, kita potonglah. Kalau nak besar, potong besar. Kalau nak kecil, potong nipis macam aku ni. Jangan terlampau nipis, okey sayang. Nak kecil, jangan potong. Terlampau nipis sikit je. Okey. Kalau nak besar, potonglah dalam 2 inci macam tu. 2 inci. 2 inci besar. Panjang Siti. Potonglah kecil-kecil kalau nak kecil. Kalau nak besar, potonglah lebar macam tu lah. Ni aku buat kecil, so aku potonglah kecil macam ni. Korang boleh tengok lah, okey. Aku potong. Okey. So, korang aturkan di sana. Sekejap aku letak tepung dekat aku punya pisau. Kalau dia macam ni, korang buatlah macam ni.
Betulkanlah dia. Okey, kesemuanya 7. Kalau korang nak ke besar, korang boleh potong 5. 5 memang dah besar dah lah. Kalau 4 terlampau besar. 5 dah besar dah. Okey. Okey, ni sedang kecil comel lah begitu. Tak adalah comel sangat. Macam jual 6 sen satu tu. Besar-besar kuih 6 sen macam tu. So, gelikkanlah dia. Main dengan tepung. Okey sayang, takut melekat. Okey, ni dia hasilnya. Nampak cantik kan? So, kita ambil yang cantik. Yang kita gelik tu biar dia ke depan. Yang kita gelik tu biar belakang. Okey, ni dah siap. Okey. So, ni dia. So, kita masukkan. Anti jangan terlalu banyak. Kalau baru-baru buat, sikit je. Nanti pecah. Okey, baru-baru belajar. Jangan pandai-pandai. Tak anti banyak. Sikit dahulu. Korang kelimkan dia lah. Kalau korang tak pandai kelim, letaklah air dekat bucu tepi tu. Dan pakailah dia punya acuan kari pap. So, ni aku memang pakar buat kat tepi dia ni. Tada, siap. So, aku akan habiskan. Okey guys, aku akan habiskan kesemuanya. Okey, kalau aku tunjuk, memanglah korang akan skip atau tak tengok. Bosan pula. Okey, yang penting, aku akan ingatkan main tepung masa gelik. Dan masa yang korang tengok, yang korang gelik tu lah yang di belakang. Okey, atau yang cantik korang ambil lah. Yang buruk tu korang belakang lah. Gitulah. Okay? Pandai-pandai lah. Korang nak letakkan mana yang depan, mana yang belakang. Dia tak ada masalah sebenarnya. Okay? Dan letak anti satu sudu. Kalau baru belajar, jangan letak penuh-penuh. Takut koyak korang punya kari pap. Okay? Benda ni senang sangat-sangat mudah. Kalau korang faham dan jelas pada video. Dan jangan skip bila nak belajar sesuatu benda baru. Okey, faham, jelas. Kalau nak belajar benda ni, kena tengok dengan teliti dan faham. Bila kita cakap, tak boleh faham sangat sebab kita kena tengok video yang kita buat. Okey, so kita akan habiskan kesemuanya. Okey, dan aku akan habiskan. Okey, ni semuanya. Okey, so kalau korang buat besar, dapatlah sikit. Kalau korang buat kecil, dapatlah banyak macam ni. Okey, so aku tak goreng semua. Tak ada orang yang nak makan. Dan aku buat frozen untuk aku bagi mak mentua aku, nenek aku. Mak aku jauh, so aku bagi mak mentua dengan nenek suami akulah. Okey, aku akan letak separuh. Ni aku akan ajar yang ringkas. Kalau korang ada oven, korang bakar dekat oven dulu sekejap. Kalau korang tak ada oven, korang kena bekukan dulu. Macam ni, jarak-jarak korang pergi bekukan dekat peti sejuk. Yang beku, dah beku baru korang gabungkan, kawankan di satu bekas. Okey? Kalau korang ada oven, paling senang korang bakar dekat oven dulu. Okey, kejap. Aku susun dulu. Okey, bagi semua nanti rata terbakar. Okey, aku akan goreng sedikit untuk aku bagi jiran-jiran yang ada lah kat rumah dia. Okey, so kita bakar dengan suhu dalam 200 darjah Celsius dalam 10 ke 5 minit macam itulah. Asalkan dia bakar sedikit, jangan terlampau hangus sangatlah, asal bakarkan sikit. So api, panaskan api dan korang gorenglah yang korang nak makan dulu. Okey, dengan api yang dengan minyak yang penuh, jangan minyak sikit, jangan nampak timbul perutnya. Kesian kawannya tak dapat mandi ya. Dengan minyak sikit memanglah kau kena goreng sikit. Goreng dengan minyak banyak, dengan minyak sekarang yang mahal gitu. Minyak korang gorenglah kuali kecil, dapatlah banyak minyaknya. Okey, gorenglah sikit-sikit. Okey, ni dah siap. So korang angkatlah, jangan terlampau garing, jangan sampai hitam sangat, brown macam ni. Cantiklah sebab kita pakai dengan tepung beras. Dori ni dah rangup dah sampai ke malam. So ni dia dah siap kari pap pusing Siti Nur Ain besar pakai kari pap. Pakai tepung beras. Okey, pada korang yang tak tahu tepung beras apa, yang kat negeri lain, korang boleh search lah kat Google apa erti tepung beras pada bahasa korang. Macam itulah. Okey, ni dia. Okey, jangan lupa beli cawan metrik tu untuk korang belajar sukatan aku. Okey, aku memang jenis tak suka timbang, terus pakai sukatan cawan je. Okey, ni aku dah buat bakar dan aku terus masuk kat sini. Ni dah bakar dah. So, korang boleh terus masuk dekat bekas dan terus letak kat peti beku. Okey, tak payahlah nak bekukan dulu baru nak letak berkawan-kawan dia. Tak payah. Korang bakar sekejap. Dan sekejap korang letak. InsyaAllah tak ada berminyak dan korang goreng rangup seperti biasa. Pastikan korang masuk dekat lepas korang bakar dekat oven ni, korang masuklah dekat peti. Faham? Jelas? Okey, ni dia. So korang boleh kawan dia. Dia takkan melekat sebab dia dah keras. Dia macam dah terbakar sikit. Okey, ni dia rangupan dia.
Mantap. Jumpa next video. Assalamualaikum. Subscribe, share, like, comment. Bye.